Hai semua, Assalamualaikum dan berjumpa lagi dalam pembelajaran lukisan terbantu komputer. So kali ni apa yang Min akan share adalah macam mana kita nak melukis lukisan ortografik. Okey, so yang kita tahu di mana kamu dah belajar, ortografik adalah lukisan 3D dan kamu bukakan dia jadi sebuah bongkah. So macam mana kita nak buat? Jom kita buat. So cikgu nak kamu follow cikgu step by step daripada awal sampai habis supaya kamu tidak ketinggalan dan anda benar faham pembelajaran lukisan terbantu komputer. Ingat, lukisan terbantu komputer, oh senangnya. Okey, jom kita sama saksikan. Okey, so langkah yang pertama, untuk kali ini cikgu menggunakan AutoCAD secara atas talian. Jadinya kamu pergi dekat komputer kamu pergi tekan new drawing sebab kita nak lukis lukisan baru, tekan new drawing. Okey, kemudian kamu tajuk tulis tugasan 2. Okey, so kamu tekan klik. Okey, pastikan kamu punya bawah tu adalah metrik ya, supaya kamu senang sebab kita menggunakan ukuran milimeter. Okey, so kita akan pergi ke dalam kita punya ruangan kerja. So kita tunggu sebentar. Okey, so kali ni apa yang cikgu akan tunjuk step by step di mana kamu perlu follow ya. Sebab ortografi adalah lukisan yang agak merumitkan tetapi sebenarnya senang sekiranya kamu ikut cara yang tepat dan cara yang mudah supaya kamu senang nak lukis. So kita tunggu sekejap lagi dan kita akan masuk ke dalam kita punya untuk kita start buat kita punya kerja. Okey, baiklah. So, kita dah buka ke dalam kita punya ruangan kerja. Okey, pertama kali apa-apa kita nak buat lukis apa pun, pastikan kamu lukis dalam kotak tajuk. So, macam mana kamu nak masukkan kamu kotak tajuk? Kamu pergi dekat ruangan blok ni. Okey, kemudian pergi browser, dekat browser for blog. Okey, baik. Kemudian kamu tunggu, kita akan pilih kita punya kotak tajuk. Okey, kamu pilih kamu punya file kotak tajuk. So macam cikgu namakan file cikgu adalah kotak tajuk tu, tekan sekali mouse kamu tu dan tekan insert, tekan mouse sebelah kiri. Okey, so sekarang ni kita dah masuk dan dia akan keluarkan kita punya kotak tajuk yang telah kita siapkan. Okey, baik. Macam mana kamu nak lukis kotak tajuk, cikgu telah ajar dalam pembelajaran yang lalu. So kalau kamu nak tahu macam mana, kamu pergi sila tonton video tu daripada awal sampai habis supaya kamu faham macam mana nak buat lukisan tajuk, melukiskan kotak tajuk. Okey, jom. Sekarang ni kita dah keluarkan kotak tajuk kita. So kita nak letak kat mana? Cikgu letakkan koordinat 0.0, 0,0. So tekan enter. So sekarang ni kita dah settle langkah asas yang perlu kamu buat. Okey, baik. Sekarang ni kita lihat kita punya lukisan yang kita nak bukakan. Okey, so kalau macam cikgu, kita tengok kita punya gambar ajar tu betul-betul. Lihat apa kita punya bentuk. Okey, so cikgu dah bagi gambar. Gambar yang cikgu bagi adalah di mana bentuk dia sama dalam buku teks, tapi bentuk ni di mana kamu lihat dia adalah ada beberapa bentuk tidak isometrik yang telah siap di mana dia ada bentuk 4 segi dan ada sikit macam separuh suku bulatan, dan itu adalah kamu perlu lukis. So langkah yang pertama yang perlu kamu buat adalah kamu perlu buat layer dahulu. Okay, so kalau macam tu pergi kat bahagian layer.
Okay, kamu tambah layer untuk ada beberapa layer yang perlu kita tambah. Satunya objek. Tekan enter. Okay, kemudian kita akan tambah lagi satu dimensi. Tekan enter. Dan tambah lagi satu. Kita tambah garisan sembunyi. So, tersembunyi. Okay, kita lihat balik. Selap. Kat sini, mouse sebelah sini. Namekan dia. Terus, tersembunyi. Tersembunyi. Dah tekan enter. Kita tambah lagi satu. Kita akan tambah garisan binaan. Kita tekan enter. Okey, untuk garisan tersembunyi, okey, so macam ni kita nak terus kita propertieskan dia lagi senang. Kita kat bahagian objek. Tekan sampai nyala, pergi ke objek, kita letakkan dia adalah warna kuning. Okey, kalau cikgu nak senang, cikgu tak warna kuning. Tapi kali ni cikgu nak warna putih pula. So, cikgu letak warna putih. Line type dia adalah garisan yang okay, so ada pilihan kat sini. Dia akan hidden, garisan sembunyi, garisan yang zigzag. Okay, so kalau macam ni kita akan garisan yang lurus. Okay, so line type dah setting. Okay, ketebalan dia adalah 0.5. Ingat ketebalan selalunya 0.5. Tapi tengok pada soalan yang diberikan. Okay, so dah setting sini. Kita patah balik dekat layer. Kemudian kita akan ubah dekat bahagian garisan tersembunyi. Macam mana garisan binaan kita mula-mula? Okay, kebinaan, tekan, klik sini. Okay, kita binaan. Kita kali ni kita guna yang berwarna supaya nanti senang untuk kamu delete. Okay, delete macam mana nanti kita tunjuk. Okay, tekan grey. Okay, kemudian dia punya lawik pun tak apa, tak kisah. Selalunya kalau lawik ni dia punya ketebalan dia, cikgu consider letak 0.3. Okay, tak 0.3. Okay, setting, pergi kat layer pula. Okay, kemudian kita akan edit untuk bahagian. So, kita tinggal untuk bahagian tersembunyi. So, kalau tambah je, kalau rasa tambah. Cuba tambah tersembunyi. Tekan klik. Di properties. Okay, so, sini cikgu nak letakkan je garisan je. Warna putih juga. So, dia tersembunyi ni. Kita akan jarak-jarakkan je. So, kalau macam tu, kita akan letak dia dalam bentuk dot-dot. Okey. Baik, sebenarnya sama juga. Okey, so pertama sekali, kita akan buat garis, kita tekan bahagian garisan objek. Okey, baik. So, kita akan pilih line. Sebab apa? Memandangkan kita menggunakan kita nak lukis kotak bongkar, kita akan bagi kita punya lukis tapak kerja ataupun kotak tu kepada 4 bahagian. So macam ni, macam mana kita nak bagikan 4? So kita pergi dekat ambil line. Kemudian kamu snap ni. Okay, kamu perlu tekan midpoint. So kamu pergi garisan dekat bawah ni. Carilah sampai keluar betul 3 segi warna hijau dan dia akan bantu kamu juga dan kata tu adalah midpoint. So tekan mouse sebelah kiri sekali, tekan situ sampai ke hujung ni. Pastikan kamu ni bila kamu on pola juga ya, sebab nanti untuk bantu kamu melukis. Okay, sentuh sampai hujung ni.
Dan keluar midpoint, tekan sekali dan tekan cancel. Untuk kamu settlekan exit sini. Exitkan keluar. Okay, kemudian kamu tekan line lagi ni. Kamu pergi dekat bahagian atas ni. So, cikgu zoom out sikit. Okay, tegak sikit. Okay, so kamu tekan mouse sebelah sini. Sampai keluar warna hijau ni, midpoint. Kamu tekan mouse kiri kamu sekali. Dan sampai ke bawah. Okay, so sampai. Yang ni center tak? So, macam ni. Yang sampai betul center, sampai keluar. Kamu punya mouse ni, dekat situ dia akan keluar midpoint. So, ada nak ada tanda segitiga tu. Just kamu ke situ je lah. So, dah menegak kan? Okay. So, tekan cancel. Untuk kamu, habiskan kamu berkisah. Jangan pelik kenapa bawah tak sama. Sebab, kamu tengok sini tu, kamu telah tetapkan kotak tajuk kamu pun tak ada tengah lurus sebabkan dia mengikut ukuran kotak tajuk kamu. So, kali ni, yang garisan tu akan sama. Sebab kita ni garisan sini. Sebab sini adalah kita nak buat garis pada tengah-tengah. Tapi yang ni kita dah tetapkan berapa ukuran lah. Okay, so tadi yang risau. So, step yang pertama, kita telah siap. Kita telah bagikan kita punya kotak kerja tu pada 4 bahagian. Kemudian, kita perlu tambah lagi garisan. Okay, so kalau macam tu, cikgu pergi dekat bahagian modify. Cikgu tekan offset. Okay, so specific distance. Okay, dia distance berapa kita letak ni? So, jarak dia adalah 10. So, cikgu tulis 10. Just tekan enter. Jarak. So, cikgu pilih lah. Garisan mana cikgu nak. Cikgu tekan ni. Dan kita akan buat di sebelah kiri dan kanan dia. Kita tekan ni sekali. Okay, so. Lepas tu kita pernah offset lagi kan. Okay, so kat sini jangan tekan cancel, tekan keluar. So, teruskan je kita nak offset lagi satu. Tekan dekat bahagian garisan ni. Okay, so kita ni pun 10. Tekan mouse belah kiri sekali. Okay, bawah ni pula pun sama juga kita nak buat offset. Tekan line ni. Gunakan mouse belah kiri. Tekan sekali. Okay, bawa ke atas. Okay, pula sama juga. Tekan line ni dan bawa ke bawah ni. Okay, so kamu langkah dah settle. Okay, so kamu tekan nak keluar. Tapi tekan cancel. Okay, so kalau macam ni, sebab, okay, garisan ni yang baru kita buat ni, garisan apa ni cikgu? Okay, garisan tersembunyi. So, garisan tersembunyi ni dia akan bantu kita melukis. So, okay, so kalau macam tu, kita perlu setting kita melukis garisan ni adalah garisan tersembunyi. So, macam mana kita buat macam ni? Tekan mouse sebelah kiri. Sampai warna hijau. Sentuh garisan ni. Okay, so kamu pergi settingkan dia adalah garisan tersembunyi. Okay, so macam ni kan saya punya garisan tersembunyi ni tak berwarna. Pergi dekat properties. Kita edit je sambil bertukar warna. Okay. So, bila macam ni, dekat property dia akan katakan bahawa kamu punya garisan ni state juga white. Betul, state juga adalah objek. So, kamu perlu setting kat sini. Ni tekan tersembunyi. Okay, so garisan ni warna putih. Sebab property awal lukisan kamu tu, warna dia adalah warna putih. So, kamu tekan warna. Jadi kita letak warna biru. So, sekarang ni pun dia akan berubah. So, nanti pun kita akan buat yang sama juga. Sentuh sini.
Contoh sini. Kita dengan kacau garisan tengah. Sebab garisan tengah adalah garisan. Okay, so kita pun sama. Okay, so dari ini kita akan tukar ke center sembunyi. Kemudian color pun, color dia warna grey. Okay, baik. So, ada fungsi juga. Kenapa? Bila nanti kita lukis, lukisan tersembunyi ni kita boleh hilangkan je. Okay, so contohlah. Kita tekan objek. Jadi, kat satu minit kita off-kan je. Dia akan hilang. Sebab nanti kita tunjuk kita punya objek saja. Okay, so kita onkan balik. Okay, baik. So, sekarang ni, kita akan buat bahagian yang pertama kita nak hasilkan objek. So, kita tekan sini sampai kita bagi objek kita. Okay, so sekarang ni kita lihat kita punya gambar aja. Okay, so mula-mula kita paling penting adalah tengok soalan dia. Sudut yang keberapa? Okay, so nak senang kita guna secara umumnya sudut yang kepadangan ketiga. Okay, jadi langkah yang perlu kamu buat adalah ambil line kamu. Pilih line. Kemudian kamu pergi kat pola. Pastikan kamu on garisan sudut 45. Kemudian kamu pergi dekat barisan hujung ni. Kena bawa ke sudut 45. Okey. Bawa saja garisan ni. Sampai ke hujung sini. Dan tekan saja. Tekan mana-mana. Asalkan dia panjang. Tak sampai luar. Dan tak terlalu pendek sampai sini. Okay, so pastikan sampai kamu punya line kamu tu keluar warna hijau untuk menunjukkan dia punya sudut 45 dan tekan mouse kiri kamu tu sekali. Dan tekan cancel untuk kita keluar. Setting lah. Okay, so sekarang ni kita lukisan kata dah settle satu part yang pertama. Okey, baik. So, macam ni. Ni ada satu kesilapan besar. Sebab kita punya objek ni dia bisa menjadi dot dot dot. So, kalau macam tu, kita tak nak lukisan kita dot dot dot. Kita perlu edit balik. Sebab tadi mungkin kita lupa nak perasan. Okay, so kita akan pergi sini. Okay, so sini kita akan ubah. Dia jadi continue. So, kita tekan mouse kamu. Tekan mouse. Belah kiri sekali sampai warna hijau ni. Tekan ke sini. Dan dia macam tu. Dia akan ikut property yang awal dulu. So, kat sini kita edit sini. Kamu tulis continue. Just tekan enter. Dia pun sama. Bila terperasan lah. Kita punya dot-dot ni semua garisan tu dot-dot. Sebab kita tidak setting kita punya garisan. So ni kita adjust. Kita tag dia. Continue. Just tekan this. So sekarang ni kita punya garisan ni tak nampak macam terputus-putus. Tu yang penting. Bila macam ni jadi, pertama jangan panik, kita just
ubah mana yang kita rasa tak betul tu. Cara dia kalau nak ubah garisan tikanya garisan kamu tu keluar macam tu. Okay, so sekarang ni langkah ni dah settle. Okay, so macam ni kita nak ubahkan dia dah. Okay, so sekarang ni bila kamu zoom, kamu akan lihat garisan kamu tu bukannya dot seperti tadi. So tu yang penting, bila layer ni kita perlu betul check sebab apa garisan kita ni kataannya pun kena check betul-betul. So sekarang ni kita akan lukis objek. So kita sentuh dasar objek. Okay, kemudian kita risau-risau pergi kat properties, check balik tak betul. Okay, so betul garisan ni bukan dot macam kita setting untuk garisan tersembunyi. Okay, baik. Okey, baik. Sekarang ni untuk maklumat semua, cikgu dah tambah gambar ajar dalam kita punya lukisan ni sebab nanti kita nak tengok senang. Okey, so macam ni kita pergi kat layer. Kemudian pergi kat objek. Pastikan kita punya properties. Garisan dia adalah tu. Okey, selawik dia sekarang ni kita perlu setting dia adalah 0.5. So, bila kita online ni, bila katakan online, dia agak satu perkara perlu kita tengok adalah kelemahan dia dekat properties. Kita punya ni lah. Sebab kita tak boleh senang seperti kita online. Tapi ni agak mudah saja kalau kita just ikut step dia. Okay, so sekarang ni kita nak bentuk. Ingat kita untuk rasakan satu lukisan ortografi, kita perlu tahu di mana bahagian pandangan hadapan, bahagian atas dan pandangan sisi. So kalau macam ni pandangan 3, so kita tahu plane bahagian pandangan atas adalah di bahagian sini, bahagian bawah adalah pandangan hadapan dan sebelah sini adalah pandangan sisi. So macam ni kita tahu lukisan dia berapa ukuran dia. Di bawah dia ni adalah, so kita ambil line dulu, ambil line dan tekan titik ujung ni. Okay, so kita bawa ke atas ni. So nak senang kita tekan auto supaya okay, so auto ni kita on supaya nanti line kita terhasilkan tu dia tidak stingit. Sebab kita nak menegakkan. So bila dah macam ni, dia akan bantu kita terus line kita tu menegak. So begini kita letakkan dia punya ukuran dia adalah berapa? 50. Okay, so atas 50 dan tekan enter. Okay, so kemudian kamu lihat gambar ajar ni. Okay, atas ni 50. Dia punya tepi dia berapa ni? 50 kan? Okay, so okey, baiklah. So sekarang ni cikgu rasa nak senang, cikgu just tambah cikgu punya gambar di bahagian tepi ni. So nanti cikgu ajar macam mana nak tambah gambar. Sekarang ni langkah yang pertama, sebelum kita lukis, kita lah lukis dia punya lukisan tersembunyi dan juga kita dah lukis garisan untuk kita bagikan ke 4 bahagian kita punya kertas kerja dan kita dah bagi sudut
Garisan di sebelah sini kita tambah garisan sudut 45 darjah. Okey, baik. Kenapa kita letak garisan ni begini? Sebab nanti kita akan manjangkan garisan ni sampai sentuh sini dan dekatkan ke bawah. Okey, baik. So, langkah seterusnya, kita perlu tahu mana pandangan sisi, pandangan hadapan dan pandangan pelat. So, memandangkan kita kaedah, guna kaedah pandangan 3. So, kamu tahu sini adalah pandangan atas, sini pandangan hadapan dan sini pandangan sisi. So, kalau cikgu rasa cikgu nak senang, cikgu guna pandangan atas dahulu. Kita lukis pandangan atas. Okay, so kalau macam tu cikgu nak senang, kita pastikan kita dah pilih line, layer line. Kita punya layer adalah objek. So, sini kita edit je adalah tebalan dia 0.5. Okey, baik. Sekarang ni kita dah edit, kita beri kat line, tekan line, sentuh dekat sini. Dan kita takut kita tengok dulu. Nak senang lukis, kita lukis, memandangkan dia adalah bentuk 4 segi. 4 segi yang besar kan. So, bentuk 4 segi sebab dia punya bawah ni pun panjang lebar dia 4 segi sama. Kita lukis 4 segi sama dulu. Okay, tekan titik sini. Bawa ke atas je. Okay. Bila kita kalau macam tu nak senang, memandangkan kita lukis 4 segi. Kan? Salah satu cara juga kita onkan auto. So, bila on ke auto ni, dia akan automatic. Dia tak akan bagi sudut. Dia just bagi sudut menegak dan melintang. So, kalau macam ni. Okay, so berapa dia punya ukuran dia? Ukuran dia adalah 50. Dia punya lebar 50. Dan okay. Baik. Kita gerak ke sebelah kiri line kita. Okay, kemudian kita lihat dia punya jarak dia 50 juga. Tekan enter. Okay, bawah ni sama juga. Dia punya, okay. So, kalau macam ni, bila kamu tekan auto, dia automatic pola dia akan tak off. Sebab auto adalah hanya sudut tegak dan melintang tepat sudut 90 darjah. So, sekarang ni sudut dia panjang berapa ni? Okay, ni 50. Enter. Dan sampai ke sini juga. Okay, sampai ujung endpoint ni 50. Tekan enter. So, sekarang ni kita nak habiskan kita punya lukisan. So, sekarang ni kita takkan nampak lah. Sebab lukisan kita di belakang garisan. Lukisan apa ni? Garisan tersembunyi. So, macam tu kena tengok macam mana. Adakah ada tak kita punya garisan. Just pergi dekat layer. Okay, so kita jangan tonton dulu. Just jangan tonton apa-apa. Pergi dekat tersembunyi ni. Just nampak tak nampak lampu ni. Just tutup lampu ni. So, lihat. Kita punya garisan ni tak ada lagi. So, kalau macam tu, kita senang just tambah punya garisan ni. Garisan ni. Tambah line dan tambah berapa ukuran dia adalah 50. Just tekan cancel. Itu cara nak pastikan adakah kita betul. Just kemudian kita on balik. Okey, baik. So, sekarang ni kita dah lukis sebuah segi 4 yang sama. Okey, kemudian kita lihat apakah yang perlu kita tambah lagi. Okey, apa pandangan kita? Okey, bila kita pandang atas, kita akan lihat bahagian sini dan sini dan sini. So, kalau macam ni, dia dah bagi dia punya ukuran. So, kalau macam ni, mana nak senang kita buat? So, ambil rasa
yang senang untuk kita lukis adalah part bahagian atas ni, sebab sekecil saja, sebab dia mudah nak lukis. Okey, so kita pergi kat line. Setelah juga kita punya garisan layer adalah objek. Pergi kat bawah ni, pergi kat sini dan lihat ke bawah. Okey, dia punya ketebalan dia adalah 10. Dah tekan enter. Okey, bawa gerak ke sebelah sini. Okey, bila dah macam ni, bila kamu on snap, dia akan gerak kat bahagian mana ada on snap ni. So, kamu risau. Dekat sini, kamu just terus tulis berapa panjang tadi. Panjangnya adalah 50. Dia 50, just tekan enter. So macam ni hilang ni. Okey, so kalau hilang, kami zoom balik. Okey, so kalau ni hilang ni, okey, ulang balik. Okey, so gerakkan kamu mouse ini. Okey, memandangkan tadi kita dah tulisan dah tambah garisan 10. Okey, so garisan yang 10 tadi, garisan tu dia akan tunjukkan garisan hujung garisan tu, garisan 10 tadi. So sini adalah garisan dia. Sampai keluar endpoint ni, klik sampai ke hujung ni. Okay, memandangkan bila kita on ni, kita akan terganggu sebab ada ni jenis keluar. So kalau macam ni, pergi dekat sini. Baik, kita akan tutup bahagian garisan endpoint ni, tutup dulu. Tekan sekali, dia akan padam. Bawah ni juga kita akan padam. Okay, so ada cara yang senang memandangkan kita. Okay, so yang jumpa kita padam. Bukan padam, tutup dulu. Okay, so kemudian kita akan on perpendicular. Okay, so kita lihat apa beza yang akan berlaku. Lihat, bila kita on perpendicular, garisan ni dia akan bantu kita untuk sentuh garisan yang bukannya berada di hujung garisan ataupun tengah. So bila dah macam ni, dia dah bantu sampai ke lawan hitam hijau, tulis perpendicular, just 50, dah tulis dah, tekan enter. So macam ni. Okay, cikgu, kenapa still juga hilang, cikgu? Okay, kalau hilang, kamu jangan panik. Kita lihat kenapa punca dia. Okay, baik. Mari kita lihat apa punca dia. Okay, so kalau macam tu, jangan panik. Kita just beri kat line tadi. Okay, kita salah tekan. Okay, baik. Sebabkan kita ulang balik tadi. Okay, so cari. Sedangkan kita tadi dah, kita tak on. Kita on balik sekejap. On balik endpoint ni. Untuk cari line 10 tadi. Okay, so line 10 ni. Kita bawa ke hujung ni. Okay, so ada cara-cara cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Memandangkan kita nak senang tanpa kita, memandangkan kita ni adalah satu garisan yang tadi kita nak buat satu garisan 4 segi kan. So kita padam ni garisan yang 10 tadi tu, yang kurang 10 tadi, kita guna offset. So nak senang pergi kat modify, tekan offset. Okay, so offset kata apa? Okay, tentukan berapa jarak. So jarak dia adalah 10. Just tekan enter. Pergi kat garisan ni, select objek ni dan tempat ke bawah ni. Just tekan klik mouse kiri kamu sekali. Dah settle kan? Just cancel je. Itu saja kalau cara kamu nak senang. Macam tadi tu, kamu perlu buat satu garisan satu persatu. Bila kamu guna offset, just garisan yang sama kan, bentuk yang sama, just kamu nak agak ke tepi je,
guna offset. Okey, so langkah ni dah senang. Part yang senang dah kamu dah buat. Okey, sekarang ni kamu lihat. Okey, part seterusnya kamu nak part bahagian mana kamu nak lukis. Okey, sini dah lukis. Kamu kira macam part. Okey, ni A, yang B ni adalah C, ni adalah B, yang ni adalah C. Okey, so sekarang ni okey, bahagian A dah. Sekarang ni kita akan lukis bahagian B. Okey, bahagian B dia bagi berapa ukuran dia adalah sini tempat jarak sini 15, sini adalah 25, sini adalah 25. Okey, baik. So cara dia senang. Sama juga tadi tu, kita gunakan edit offset. Pergi dekat modify, kita pilih offset sebab kita nak buat segi empat yang sama kan. Okey. Sekarang ni jarak dia berapa? Tadi jarak 10. So sekarang ni jarak dia adalah 15. 15. Okey, ambil garisan biar sampai kita sentuh objek ni. Warna putih. Okey. So sekarang ni kita akan buat dia ke atas. Okey, kemudian tekan. Dah setting kat situ. Dah kita letak jarak dia gariskan tu ke 15. Kemudian kita tekan. Yes. Untuk kita keluar. Okey, nak settlekan dia, nak exist. Okey, so sekarang ni bahagian sini kita dah lukis. Okey, kemudian sini pula. Macam mana nak lukis? Part sini pula, sini. Okey, kalau macam tu kamu tengok. Pergi senang, nak senang kan? Okey, kamu pergi dekat bahagian drawing ni, ambil line. Baik, kamu pergi dekat line sini sampai keluar endpoint ni, sentuh. Okey, gak ke tepi dia. Okey, kamu tahu berapa ukuran dia ni? Okey, dia adalah 25. Okey. Kemudian bawah dia berapa? Bawah dia adalah 25. Okey. Dah setting kat situ dah. Dah tekan enter. Okey, baik. Kamu zoom dulu. Okey, so sekarang ni kita dah ada dua tebal kat sini kan. Saya tambah kat sini lebih, so kita delete je. Okey, so sekarang ni dia dah, bila kamu buat garisan 25, dia cukup-cukup habis kat sini. Sebab dia kamu lihat logik lah kan. Sebab dia bukan ada garisan tambah kat sini. Memang cukup-cukup habisnya. Habis 25, balance tu adalah 25 kat sini. Jadinya kamu tak perlulah pening sebab dia dah tepat dah ni. Okey, so sekarang ni kita akan buat garisan di sebelah bawah. Di mana kan bawah ni apa nama dia? Okey, bawah ni pandangan bahagian depan. Okey, so sekarang ni kita guna garisan tersembunyi. Okay, tersembunyi ni kita akan gunakan warna biru. Okay, so kita pergi ke properties. Okay. Okay, nak senang kita letakkan dia by layer. Okay, so nak senang kita tetapkan dia adalah warna clear. Okay, dia punya ketebalan dia adalah 0 point. Pasal bedaan ni ingat tersembunyi. Okay, sorry. Kita bukan guna garisan tersembunyi ya. Kita guna garisan pembinaan. Silap. Okay, kita pergi garisan pembinaan. Sentuh dulu. Dah pergi kat properties. Okay, binaan dah setting dah kan. Okay, so cuma kat sini je. Ketebalan dia kena ubah. Ketebalan dia adalah 0.3.
Okey, baik. So, sekarang ni sebab apa? Sekarang langkahnya adalah di mana kita perlu buat garisan, di mana garisan lurus ni kan. Kamu nampak ada berapa garisan yang menegak ni? Ada 1, 2 dan 3. So, yang 3 ni, garisan ni dah kamu buat. So, tinggal 1 dan 2 saja garisan ni. So, kamu beri dekat ujung ni, buat ke bawah, sampai ke bawah. Okey, sampai ujung ni pun boleh. Okey, kemudian tekan cancel. Untuk putuskan garisan tu, tambah lagi 1, tambah lagi. So, kat sini kan, kamu bawa sampai ke ujung ni. Jangan takut. Sebab nanti garisan tersembunyi ni kita akan hilangkan. Tekan mouse sebelah kiri sekali. Okey, so tekan cancel. Okey, so sekarang ni bahagian garisan lurus yang menegak kita dah buat ke bawah. Manakala sini pula kita kena tambah jugalah. Ambil line, lihat garisan yang melintang ni berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ni dah kan. Kita buat yang ketiga ni pula. Ambil ujung sini sampai ujung ni, sampai betul-betul sentuh ni. So, kat senang kita zoomkan. Okay, so sekarang ni, bila macam ni, dia tak akan sentuh kan. Sebab tak akan keluar ni hijau. So, kalau macam tu, kita lihat. Kita on snap kita, apa yang telah kita tak on. So, kat sini dia akan pening sebab dia ada bahagian tak perlu. So, yang tak perlu kita padam. Kita perlu macam ada bulatan tiangnya, kita padam je. Off je. Okay, ni pun off. Sebab tak ada bulatan lagi. Okay, yang ni off. Okay, kemudian garisan semua ni on, kita on. Okay, so sekarang ni kita akan lukis. Ni pun on juga. Kemudian kena nak garis yang ni. Okay, sebab sini dia ada garisan sini, takkan keluar. So, jangan risau. Okay, ada cara-cara. Kalau kita nak lukis, tapi takkan keluar. Dia tak ada keluar yang ni kan. Okay, so risau. Buat garisan macam ni. Tekan mouse sebelah kiri. Dah. Tekan cancel. Keluarkan. Okay, kemudian kita pergi dekat modify. Kita pergi dekat trim. So, trim ni dia akan potong garisan yang lebih sini. So, dah setting, dah settle. Kita tak perlu pening dah. Okay, so lagi satu pun sama juga macam tu. Kalau kamu rasa macam pening macam ni, dia cara dia, banyak cara dia. Okay, so sama juga, tambah lagi garisan lurus tepi ni, nombor 2 ni, sampai ke ujung ni. Cancel. Dan lagi satu garisan sentuh ujung ni. Dan sampai ke ujung ni. Okey, jadi cancel. Okey, kemudian kita pergi dekat modify. Kita buang garisan yang tak perlukan. Untuk melukis, kamu ada pelbagai cara untuk selesaikan masalah tu. Kamu kena fikir caranya nak senang. Strategik untuk kamu sekarang kamu lukis, lukisan tu tepat. Okay, so yang ni pula, okay, sekarang ni kita dah lukis sampai garisan sampai ujung. Ini adalah fungsi kenapa kita melukis sudut 45 darjah. Sebab kita tahu part bawah ni adalah pandangan sisi. So, sini pun kena sambung juga sampai bawah ni. So, tambah line sini. Sign. Keluar sikit is. Okay, so kita tahu ada berapa line sini, ada lagi 3 kan? 2. Okay, ada 2 lagi. Tambah line sini 1. Sampai ke bawah. This.
Kita keluar, cancel. Dan lagi satu. Sini. Okey, bawa mouse kamu tu ke bawah. Tekan sekali. Dan tekan cancel. Okey, baik. So, sekarang ni kamu dah lukis bahagian yang kedua yang perlu lukis. Sebab nanti dia akan bantu kamu lukis part seterusnya. Okey, so sekarang ni kita dah lukis bahagian pandangan atas. Sekarang kita akan cuba melukis pandangan hadapan. Okey, untuk pandangan hadapan, kamu lihat ada berapa pandangan muka yang kamu akan lihat. Contohlah kamu lihat pandangan sini, kamu akan lihat ada sini permukaan pertama, permukaan ketiga, permukaan keempat, ketiga saja kan? 1, 2 dan 3 pandangan, 3 permukaan yang kamu lihat. Okey, baik. Kamu nampak kan? Okey, so kalau macam tu, nak senang, lukis part yang senang dahulu. Okey, baik. So, sekarang ni, okey. Bila dah kamu buat atas ni, kita akan lukis start daripada mana kita nak buat yang senang. So, mana part yang senang kita nak lukis. Okey, kamu nampak tak ni adalah ada satu clue yang kalau kamu pasang sini adalah, okey, sini dia bagi adalah jarak dia 20. Dan seluas panjang ni adalah 50. Jadi, kamu cuba kira 20 tolak 50 dapat berapa. Dan dia akan bagi tahu ukuran dekat belah sini. Okey, sebab apa dia tak bagi? Sebab dia nak uji kamu supaya kamu selesaikan masalah ni mengikut cara yang terbaik. So, bila macam ni kamu nampak, okey, kalau sini kosong, ini ada maksud dia tak bagi. So, kamu boleh agak berapa tebalan ni yang lebih ni. So, kalau macam tu 50 ni kamu tolak dengan, maksudnya 50 tolak 20, kamu akan nampak berapa ukuran di sebelah sini. Kamu dah tolak belum? Okay, so kamu dah tolak, kamu akan nampak dia adalah, jarak dia adalah 30. Jadi, kalau macam tu, kamu pergi. Okay, so pastikan garisan kita sekarang ni, kita guna garisan objek. Pergi dekat properties. Okay, so objek ni mandakan tadi sebelum tu kita dah, di sini kita pun kena setting. Tak setting. Okay, so sini kita nak guna warna putih. So, garisannya adalah terus bukan dot-dot. Okay, ketebalan dia adalah 0.5. Okay, baik. Kita setting benda yang penting. Okay, kemudian kita ambil line. Okay, so sekarang ni kita dah lukis part yang senang dulu, iaitu di mana kita lukis satu bulatan yang atas. Sebab nanti kita nak lukis bahagian bawah ni. Kalau kita nak bawah ni, kita tak tahu bagaimana bawah ni dulu kan. So, kita pergi yang senang, kita pergi bahagian atas ni dulu, baru kita lukis bawah ni. So, yang ni adalah letak kat hujung ni. Pastikan sama sini dengan sini. Okay, so letak titik yang sentuh sini sekali, pakai mouse kiri. Okay, kita gerak sini. Sini tebalan dia adalah, jarak kat sini adalah 50. Kalau atas 50, bawah pun 50. Okay, kemudian dekat ke bawah dia. Okay, tadi kamu dah kira berapa ni? Kalau kat sini berapa dia adalah, jarak dia adalah 30. Tekan 30. Okay, bawa ke tepi. Bawa ke sebelah kiri. Okay, sebelah kiri ni berapa ni? Sebelah kiri juga adalah, okay, so sekarang ni kaki kamu just tulis je 50. Sebab bila kamu pandang sini, tekan enter. Okay, bila kamu pandang, tengoklah senang sini dia akan terus ke tepi ni.
Dia tak akan nampak line belakang ni sebab dia akan kau pandang line terus je. Okay, so dah sampai ke ujung ni dan kita akan ke ujung balik ke 30. Tekan 30 balik tu ke gaisan yang tadi awal. Okay, so kita dah okay, bila dah macam ni, kenapa saya tiba hilang? Sebab tadi saya terus 30, saya tak tekan tadi sebabkan dia hilang. So kita just patah balik je, dah ambil line ni, buat balik tadi, sentuh sini, bawa ke atas ni. Dia tahu sini tadi kita dah 30, ini betul lah confirm sama 30, just tekan sentuh sini balik, mouse sebelah kiri. Okay, so dah settle kan. Okay, so sekarang ni just kesan cancel untuk kita kita keluar. Okay, so sekarang ni kita cuma tinggal garisan bawah ni kan. Okay, so kita tambah, ambil line sini, kita tambah line, jarak dia berapa? Okay, jarak dia adalah kan diberi adalah 20. Dah tekan enter. Okay, so itu je. Okay, guna bawa ke tepi. Sini berapa ni? 50. Sama je. Nak dia penting kenapa ada garisan binaan. Okay. Okay, so sekarang ni bila dah macam tu hilang, dah macam mana? Dah tekan cancel je. Kita boleh buat cara yang ni. Okay, so dah senang. Kalau pening, pergi kat modify. Guna saja chamfer ni, offset ni. Dekat offset. Okay, so kamu lihat. Sekarang ni kita nak buat garisan bawah ni kan. Okay, kalau garisan bawah ni, jarak sini ke sini berapa? Jarak di sini adalah 20. So, macam tu, tekan sini 20. Dah tekan enter. Okay, kamu ambil garisan sini. Sentuh dia. Okay, tarik objek. Okay, kemudian dia akan tunjuk ke bawah ni. Dah tekan mouse belah kiri sekali. Okay, so tekan cancel. Dah habis dah kan. Okay, so lagi satu pun kita nak buat offset juga. Pergi offset. Okay, so berapa jarak? Okay, ni sekarang ni kita nak one line tepi ni pula kan. Okay, so jarak sini ke sini adalah berapa? 50. So kamu tulis dia adalah 50. Pastikan betul 50. Dan dia pilih, sekata pilih objek. Okay, so objek sini, so line ni. Okay, so dia akan bawa ke tepi ni. Dia betul-betul ukur 50 dah, tekan mouse belah kiri sekali. Okay, so dah settle. Okay, so kamu lihat. Sekarang ni apa lagi yang belum kita buat. So tekan cancel, jangan lupa. Untuk kamu keluar. Untuk kamu tak buat lagi dah garisan. Okay, tak buat lagi offset. Okay, so sekarang ni kita bahagian pandangan hadapan. Kita cuma tinggal lagi satu garisan. Okay, baik. So kalau macam tu kamu lihat, perhatikan. Penting tak kenapa kamu lukis pandangan pelan dahulu. Sebab kamu boleh tahu garisan seterusnya bawah ni pun mesti sama. Mesti ada kena-mengena. So kalau macam ni kamu pasang. Sini adalah bila ke atas ni kamu nampak ada garisan. Bila kamu pandang atas, kamu akan nampak bahagian sini kan. So bila dah macam tu, bawah ni pun yang putih sama. So just kamu pergi dekat bahagian 2. Ambil line ni. Just sentuh sini. Sebab kamu tahu dia berada di tengah. Sentuh. Sampailah sini. Sini je. Okay, baik. So, dan sekarang cancel. Okay, so sekarang ni kamu lihat. Bila kamu lukis pandangan ni, pandangan hadapan, kamu akan perhatikan, dia akan ada satu pandangan ni, sini, kamu akan pandang sini, okay, pandang di sini dan pandang di sini. Okay, tapi bila kamu perhatikan betul-betul,
perhatikan betul-betul. Dia akan ada sikit garisan yang sikit ni. Garisan yang lebih ni. Okey, jadi macam mana kamu nak agak dia punya ketinggian dia berapa? Ini adalah satu teknik matematik yang perlu kamu apply di sini. Okey, so kalau macam tu, kamu jangan pening. Sebab kamu dah tahu, kalau ini adalah satu suku bulatan, jadinya kalau dia punya sini 25, maka dia punya tinggi dia pun 25. Sebab ini adalah dia bagi radius dia. Sama juga kalau dia bagi dekat atas ni, maka bawah ni pun sama sebab dia adalah satu suku bulatan dan dia adalah satu ukuran radius. Jadi sekarang ni kamu lihat, part bawah ni kamu dah lukis betul, sini jarak dia 20 dan tinggal atas ni pula. Baik, kalau macam tu, kalau kamu rasa nak betul-betul ke tidak, kamu pergi dekat line. Sekarang ni kita dah pergi kat titik atas 25 ni, garisan ni sentuh ni saja. Kamu bawa ke atas. Kamu tulis 25 dan tekan enter. Bila kamu gerak ke kiri, kanan, dia akan tunjuklah berapa jarak dia ni. Itu yang pentingnya kenapa kamu boleh tengok satu persatu. Sebab pertama, nak lukis ni kamu boleh lukis part yang senang dulu, kemudian baru kamu lukis part yang terperinci. Dan kat sini just sampai ke ujung ni. Sebab tahu dia punya jarak sini ke sini adalah 25. Just tekan 25. Sekarang tekan this nak keluar. So sini kamu dah lihat ada garisan yang telah betul pandangan kamu. Kamu akan nampak sini satu pandangan, yang kedua, yang ketiga. Sekarang ni kita akan buang garisan yang tak perlukan. Pergi dekat modify. Sebab apa kita nak buang yang mana satu ni? Kita nak buang garisan dekat sebelah sini je. Sebab sini objek kita sini tak ada line ya. So kita ambil pick up modify, tekan trim, kita padam dekat belah atas ni. So tekan sekali je. Sebab bila kita lukis, garisan yang atas tu dia akan padam dahulu. Kalau ada dua garisan lah. So tadi kita dah ada dua garisan yang berlapis. So kita padam garisan yang pertama tadi. Yang garisan binaan ni dia takkan terpadam. So dah setting dia, kita just cancel. So sekarang ni kita apa lagi? So sekarang ni kita dah lukis pandangan hadapan. Sekarang kita cuma tinggal bahagian sisi. Tanya kepada siapa kalau dah siap lukis bahagian pandangan hadapan dan pandangan atas. So sekarang ni jangan lupa kita perlu buat bina garis binaan untuk bantu kita lukis part pandangan sisi. So sama juga, pergi kat layer, kita pilih garisan binaan, serta layer binaan, pergi dekat properties. Sini kena setting juga. Ini adalah kelemahan yang ada dalam token online ni. Tak perlu risau, just kita follow je. So dia punya ketebalan dia wait pula. Mungkin terlalu cepat. Pergi kat kemudian ketebalan dia adalah 0.3. Kemudian dah setting 0.3, pastikan betul dan sesuai dengan apa yang kita nak buat. Kemudian kita nak tambah line untuk kita sambungkan. Ingat kalau nak buat line ni, macam nak buat ni, step dia adalah kita lihat pandangan garisan yang mendekat dan melintang.
Okey, sekarang ni kita nak panjangkan garisan melintang kita ke tepi ni. Sebab garisan menegak kita dah sambung dah. Dekat atas. So, garisan yang melintang tu kita akan sambungkan ke tepi. So, kita lihat ada berapa garisan melintang. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. So, 1 ni dah sambung. Kita sambung pula yang 4 nombor 2 ni. Kita ambil titik ni. Kita bawa sampai ke hujung. Okay, jangan risau kalau lebih tak apa. Sebab kita boleh cancel. Kita akan padam. Okay, so just kita cancel. Kemudian kita tambah line lagi. Okay, kemudian kita tekan dekat garisan hujung ni. Kita bawa ke tepi. Ke hujung ni. Tekan cancel. Untuk keluar. Dan lagi satu line. Okay, yang ni line melintang yang terakhir. Untuk pandangan hadapan. Sentuh sini. Okay, sampai warna hijau keluar. Okay, kemudian kita buat ke hujung ni. Dan tekan cancel. Okay, baik. Sekarang ni kita dah lukis bina-binaan. Okay, garisan yang lebih tu just kita padam je. Pergi kita kat trim. Kita trim garisan yang lebih-lebih ni. Okay, so tekan cancel. Sebab apa? Untuk menghasilkan satu pelukisan ortografik, cara je mudah. Pertama, pastikan kamu buat bahagi lukisan kamu tu kepada 4 bahagian. Kemudian, kamu tentukan pandangan yang mana. Kalau kamu guna pandangan ketiga, cara adalah kamu tambah sudut 45 di sebelah kiri atas. Kemudian, kamu tambahkan garisan binaan, bahagikan jarak dia adalah 10 mm daripada tengah dan kiri ke atas, bawah juga tengah-tengah, atas ke bawah. Okay, so kemudian kamu lukis bahagian pandangan hadapan atas dahulu, kemudian lukis pandangan hadapan, dan sekarang ni kamu lukis bahagian sisi. Ok, so sekarang ni juga akan tunjukkan kenapa kita perlu lukis garisan ni, sebab dia akan bantu kamu melukis. Ok, kemudian sekarang ni kita akan lukis bahagian pandangan sisi. Ok, so kalau macam tu kamu lihat. Kamu contohlah, kamu bayangkan kamu lihat bongkar ni. Kamu berada di sini. Ok, apa yang bahagian mana permukaan yang kamu akan melihat? Yang akan lihat sini satu. Ini adalah A dan ini adalah B saja. Kamu lihat di sini je. Contoh kamu pancarkan cahaya. Cahaya mana yang akan kena? Cahaya ni sini satu. Sini satu je. Bila kamu pancarkan cahaya, sini saja yang akan menyala. Sini pun tak akan kena. Ok, itu je. Ok, so kamu akan nampak ada dua permukaan. Ok, so sekarang ni beri tekan line. So, kamu lihat apa yang paling senang nak buat. Ok, sekarang ni yang senang adalah kita lukis yang part yang senang, kita lukis part yang besar je lah. Yang kanan dia adalah 50, yang atas dia adalah 50. So, bila dah macam tu, lihat ni adalah bila kamu dah lukis, garisan ni dia akan terus bersambung dan terus follow je. Ok, so kamu risau bila dah macam ni, just titik ujung dia pun sama. Bila dah melintang, ok, so begini cara dia. Dari sini kamu bila dah melintang dia akan ke bawah. Ok, so kamu sini, titik sini sekali. Ok, bawa ke sebelah kanan. Ok, lagi satu, kamu jangan lupa ya, bila kamu dah buat garisan binaan, layer kamu pun perlu ubah. Ok, sekarang ni kita guna layer objek. Tekan objek. Kalau tak, nanti kamu akan buat 3 kali kerja. Ok, tekan objek, bagi tak properties. Ok, kemudian edit dulu dia punya color dia warna putih. Ok, ketebalan dia adalah 0.5.
sekejap kita akan beri 0.5. Okey, baik. Sekarang ni kita dah ubah dia punya ketebalan. Okey, baik. So, sekarang ni kita pergi dekat line kita. Okey, semandangkan je lah fungsi kenapa kita perlu buat garisan binaan dan sambungkan, sebab nanti dia akan bantu kita untuk agakkan berapa kita punya garisan. Okey, so kalau dah macam tu, kamu boleh agak dan boleh jangka sini adalah dia punya hujung dan sini adalah dia punya hujung. Dekat dia dah bersilang. Ni sama je kalau kamu guna AutoCAD buat secara ataupun kamu melukis secara manual pun sama kaedah dia. Okay, so sekarang ni kamu sentuh hujung ni sebab kita nak buat pada kita punya permukaan je, permukaan berbentuk L ni. Kamu tahu dia punya lebar dia 100, sini 100. So kalau macam tu kamu nak senang, kamu lukis bahagian bawah ni dulu. So kat sini dia dah persilangan ni, tekan titik sini satu, kamu bawa ke sebelah kanan. Berapa dia punya jarak? 50 kali 50 enter dan gerak ke atas. Okay, gerak ke atas dia berapa punya ketinggian dia? 50. Saya tekan enter. Okey, kemudian dia punya berapa jarak sini? Okey, dia bagi sini 10. Just tulis je 10. Kamu akan perasan bahawa pentingnya, okey, sini dia 10. Okey, kemudian dia dah bagi dah, dia dah bantu kamu dah ni. Just kamu sampai. Okey, bila dah macam tu, fungsi je bila dah ada garisan tepi ni, kamu tahu kalau sini ke sini 20 kan. So bila dah macam ni, dia dah bantu kamu sedikit. Sebab apa pentingnya kita buat garisan binaan. Jadi kita letak je titik ke sini. Kita perlu kira dah. Okey, sini pula. Just sambung je sini. Sebab apa? Kita tahu pandangan tepi ni dekat atas ni pun sama. Bila dah di sini, ni adalah hujung dia. Tekan titik sini, sebelah kanan sampai ke bawah ni. Dah habis dah. So tak perlu lagi tambahan garisan. Just tekan cancel atau untuk kita exist. Okay, so sekarang ni kita dah lukis bahagian sini. Okay, so pandangan apa lagi yang perlu kita tambah lagi ni? Okay, so kita cuma tinggal lagi pandangan di sebelah kita, permukaan je, permukaan bukan pandangan, permukaan ni lagi satu permukaan yang B ni. So macam mana kita nak buat? Itulah pentingnya kenapa kita perlu buat garisan binaan. Okay, bila kamu tahu ya, belah sini tadi kamu lukis pandangan hadapan, jarak sini antara sini adalah 25. Manakala kalau kamu tengok pandangan atas ni pula, atas ni dia bagi 25. Jadi kamu dah boleh agak dah. Sama je ukuran dia. Sini confirm 25 jarak ni. Okay, so macam ni dia adalah bentuk suku bulatan. Jadi kamu pergi, okay, itu sebab apa ni suku bulatan kan. So kita pergi ambil dengan bulatan, sentuh dekat bahagian hujung ni. Sebab ni hujung bulatan start daripada tepi ni kan. Macam dengan dia ni. Okey, letak kat sini titik sekali. Okey, buat ke atas dia lah. Okey, so sini boleh. So berapa ni jarak dia ni? Kalau kamu pandai, kamu just terus ke sini je lah. Sebab dia berapa? Ukuran dia 25. Tapi kalau kamu rasa macam agak-agak, just tulis je lah 25 pun boleh. Dah tekan enter. Okay, sekejap ya. Okey, ni mungkin secara online dia agak
apa ni sikit lambat. Okey, kita ulang semula. Kita take dekat tengah, dekat lengan dia ni. Okey, so ke atas dia 25, dah tekan tu. So sekarang ni kamu dah lukis suku bulatan ni. Nyala, okey. Jadi kamu nak delete bulatan yang lebih ni kan. Okey, so kita pergi dekat modify. Kamu tekan trim. Jadi kamu buang je garisan bulatan yang lebih ni. Pastikan kamu hati-hatilah nak pandang, takut kamu terpadang garisan objek yang diperlukan. Okay, so yang ni pun buat macam ni. Okay, jadi kamu dah trim garisan yang perlu, kamu just cancel. Okay, baik. So sekarang ni agaknya kamu dah siap ke belum untuk lukis pandangan ni? Pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okay, so kalau macam tu kamu nak tengok macam mana, cikgu macam nak tengok cikgu banyak garisan pembinaan ni. Just ada garisan tersembunyi ni. Kamu kita garisan di garisan binaan. Okay, beri garisan binaan ni. Kamu jangan sentuh lagi, tengah klik kanan mouse kiri kamu di sini. Just kamu kat sini je. Tutup lampu ni. So sekarang ni dia dah bantu kamu untuk padam garisan yang tunjukkan garisan kamu ni dah habis siap. So macam ni, dia ada satu masalah lagi ni. Okay, kenapa garisan ni je mesti juga menyala, sedangkan kamu dah tetapkan ni adalah garisan binaan. So kalau macam tu jangan risau, kamu balik binaan ni. Okay, kamu klik garisan binaan, tekan mouse kanan kiri 2 kali. Okay, kamu terklik sini, klik je, jangan apa-apa, klik dulu. Okay, so ini pun sama dua ni, sebab kita nak jadikan dia garisan binaan. Klik properties. Sebab apa? Dia garisan tersembunyi juga, tapi kita nak padamkan dia stay ada. So kita letakkannya adalah garisan binaan. Okay, tab dia adalah garisan lurus, garisannya bukannya dot-dot. Okay, so sekarang ni kamu pergi kat layer ni, just bila kamu dah buat ni, just suka cancel je. So sekarang ni kita nak tengok test, betul tak kita boleh tak hilangkan layer. Kalau contoh pergi kat bahagian objek, tekan klik objek dulu, dan pergi atas ni bahagian binaan, padam. So dia akan padam. Tengok, itulah cara dia. Kita nak cek adakah betul kita punya lukisan ni sama. Maksud dia bukannya sama ke tak sama, sebab kita akan cek logik ke tak kita punya lukisan ni, adakah dia, kita boleh nampak pandangan dia kalau logik. Kalau pandangan atas dia macam mana, kalau kita boleh pandangan atas, permukaan yang kita akan nampak adalah 1, 2, 3. Lepas tu pandangan sini pula kita akan nampak ada berapa, sini pula ada pandangan berapa. Okey, so sekarang ni bila kita cek balik mana garisan yang lebih, kita padam. Okey, bila kita pandang bahagian atas, kita akan lihat ada berapa permukaan pertama, kedua dan ketiga. Tapi di sini kita lihat ada 4 permukaan. Jadi mana yang kita nak lebih, nak buang, kita pergi dekat trim. Kalau tak ada apa-apa ni, patutnya ada bentuk L. Okey, sini tapi dia bentuk tak ada L. So sini padam. Itu je kelebihannya. Okey, sekarang ni kita lihat pandangan hadapan pula. Ada berapa pandangan? 1, 2, 3. Ada berapa sekarang ni kat sini? 1, 2, 3. Okey, pula bahagian pandangan sini ada berapa pandangan ni? Ada permukaan. Ada berapa permukaan? 1,
2. Okey, ni berapa? 1, 2. Okey, so sekarang ni dah setting kan, tak ada apa-apa perlu delete, just tekan cancel untuk kita exist. Okey, so bila dah macam tu, kamu jangan lupa untuk save. Tekan button save. Supaya lukisan kamu tu tidak hilang dan senang untuk kamu buka balik. Okey, sekarang ni dia akan saving, mengambil beberapa minit. Okey, baik. So sekarang ni bila kamu dah lukis bahagian ni, kamu perlu tahu adalah pertama kita perlu bagikan kamu punya kotak, kemudian kamu tambah sudut 45 darjah. Kemudian bila kamu dah bagikan kamu punya kotak, bagi sudut, tambah sudut 45, kamu bina lukisan garisan binaan. Jarak dia tengah tu bagi 10, kiri kanan, tengah tu pun atas bawah tu pun bagi 10, tambah garisan binaan 10, jarak dia 10 mm. Kemudian kamu lukis dulu pandangan atas, kemudian tanda lukis kamu tambah garisan binaan di mana garisan menegak dan garisan melintang. Okey, kemudian kamu lukis pandangan hadapan, lukis pandangan hadapan, kamu tambah garisan binaan untuk garisan menegak dan melintang. Kemudian kamu dah lukis tu, sebetulnya kamu lukis pandangan sisi. Okey, tip yang perlu wajib kamu tahu adalah bila kamu nak lukis pandangan tu, contoh kalau pandangan atas tu ada berapa permukaan kamu lihat, ada 3, jadi pastikan kamu lukisan kamu tu dia akan tunjukkan 3 pandangan, permukaan yang akan kamu lihat. Itu yang penting supaya kamu tidak buat kesilapan ataupun kesalahan semasa melukis lukisan ortografik. Okey, baik. Sekarang ni part seterusnya adalah kita nak dimensi. Sebab apa dimensi? Sebab kita nak cek adakah lukisan kita tu sama tidak dengan lukisan isometrik kita. Okey, so jom kita pergi dekat annotate, pergi dekat dimensi. Sekarang sekali kita senang je. Okey, contohlah kalau kita rasa macam nak dimensi satu bahagian pun boleh. Contohlah kita nak dimensi hanya pandangan hadapan. Okey, mari kita buat satu persatu dulu. Okey, so sini berapa agaknya? Ini adalah 45. Okey, sekarang ni ada satu yang kita nak boleh guna. Okey, contoh kita nak buat garisan dimensi kita. Kita tekan garisan layer dimensi. Sebab apa? Okey, sebab kita nak bezakan kita punya garisan layer kita dengan garisan objek supaya kita tak keliru. Okey, dalam kita dimensi, pergi dekat properties. Okey, so macam cikgu rasa nak senang, cikgu nak pilih warna yang lain, warna magenta. Okey, kemudian ketebalan dia adalah untuk dimensi selalunya berapa? 0.18. Okey, baik. Seterusnya kita tekan dekat bahagian kita punya teks semua tu tinggi dia adalah saja 33 kan, 3 mm. So tak edit dah 3 dah kan. So pergi dekat bahagian dimensi ni, klik mouse sebelah kiri dan kita sentuh hujung ni sampai hujung ni dan kita bawa ke bawah. Okey, dah. Okey, kemudian belah sini pula tekan hujung ni sampai hujung ni, bawa ke bawah ni. Okey, dah cantik dah. Okey, so sekarang ni kita kalau nak cantik, kita terus je guna garisan tepi ni. Sebab nanti tak adalah nampak lebih kemas lagi lah. So kita bawa ke tepi ni.
So macam mana ni kalau kita nanti kita edit balik. Okay, so yang ni pun sama. Okay, ni jarak dia sama je. Okay, pergi kat sini. Soto sini. Soto sini. 5. Sama kan? Okay, dia sini pun dia akan keluar yang sama. Okay, kemudian jarak atas ni pula. Tambah lagi 1. Okay, baik. Just tekan cancel. So, itu exist je lah. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak supaya kita punya garisan ni dia tak adalah sampai macam ni kan. So, kamu jangan pergi dekat ni sampai kamu kotak ni sampai ada merah. Dan kamu bawa ke ujung ni. Kiri pun sama, jangan risau. Sentuh kotak ni sampai ke dia jadi warna merah. Bawa ke tepi ni. So just tekan cancel. Itu saja lukisan. Bila kamu nak lukis lukisan ortografik. Dan kemudian jangan lupa untuk tekan save. Okey, misalnya kamu nak tambah lagi 1, ukuran adalah ukuran untuk kamu punya sudut 45 ni. Just pergi dekat dimensi, tekan angular. Okey, so kita pergi balik tekan dimensi ni. Okey, just kita pilih angular. Kita nak buat sudut kan. Okey, so tekan dekat sini. Okey, garisan ni. Kemudian garisan bawah ni pula. Okey, so kita tambah 45. Ajar. Okey, balik. Okey, baik, itu saja part yang perlu kamu lukis untuk menghasilkan lukisan ortografik. Okey, baik. Itu saja pembelajaran kita hari ini untuk bagaimana kita nak melukis lukisan ortografik, yang di mana kita perlu tahu pertama kita bahagikan kita punya kotak kepada 4 bahagian. Kemudian kita buat sudut 45 di kotak pertama sebelah kanan atas. Kemudian kita lukis pandangan, pilih pandangan yang kita nak. Contoh kalau kamu nak lukis, gunalah kalau kamu rasa selesa, guna pandangan yang ketiga. Kemudian tengok pada soalan juga. Kalau dia minta kamu lukis pandangan pertama, lukis pandangan pertama. Okey, untuk lukisan pandangan pertama, kamu tahu adalah sudut 45 di sebelah kanan kamu atas. Kemudian pandangan pelan di sebelah kiri atas. Pandangan hadapan di sebelah kiri bawah, dan di sebelah kanan bawah adalah pandangan sisi. Kemudian kamu letak garisan pandangan tu, kamu perlu tambah garisan binaan pada garisan yang ada pandangan menegak dan garisan melintang, ataupun garisan yang menegak dan melintang, supaya nanti dia akan bantu kamu untuk melukis dengan lebih senang dan lebih mudah. Okey, baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. So, ingat lukisan terbantu komputer. Oh, senangnya. Okey, baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.